Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, salam satu Malaysia. Okey, saya ingin kita kongsi bersama bagaimanakah kita nak jawab soalan iaitu video sebelum ini berkaitan tentang kapal terbang yang telah awak buat. Okey, saya telah memberikan tugasan itu, namun untuk memberikan sedikit pencerahan yang lebih baik, jadi saya kongsikan bagaimanakah teknik untuk menjawabnya pada hari ini. Okey. Okey, kita tengok soalan pada muka surat ini. Okey, yang mana saya telah menyarankan awak untuk buat dalam buku bank soalan iaitu di bahagian kotak ini. Alright, di bahagian kotak ini, dia untuk catatkan hasil pemerhatian ke dalam jadual. Okey, ini adalah jadual. Okey, jadual yang telah awak fahami bahawa inilah uji kaji yang perlu awak buat. Okey, dia ada panjang gelang. Okey, panjang gelang getah yang ditarik ini satu, iaitu 10, 20 dan 30. Manakala jarak kapal terbang kertas sentimeter. Ini ada dua kotak. Ini untuk menanda kita letakkan jawapan dia. 1 dan 2, 3 ni. Okey, bagaimana? Kaedahnya ialah awak perlu menjawab soalan ini dahulu untuk mengisi hasil tugasan yang telah awak lakukan. Okey, iaitu kalau kita lihat untuk jadual ini, kata kunci bagi mengawal pemboleh ubah, kita kena cari PM, PB dan juga PDM. Ini mewakili pemboleh ubah dimanipulasi, ini pemboleh ubah bergerak balas dan ini pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dalam uji kaji ini, pemboleh ubah dimanipulasi, kita ambil maklumat dalam kotak ini. Semua maklumat dalam kotak ini adalah PM. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Awak kena tulis inilah jawapan bagi pemboleh ubah dimanipulasi kalau soalan tu minta. Dan untuk kotak paling kanan yang saya sebutkan dalam video sebelum ini yang saya maksudkan. Kotak paling kanan ini adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu hasil penyiasatan yang kita telah uji. Contohnya 10 sentimeter ini berapa jarak dia, 20 cm berapa jarak dia, 30 cm berapakah jarak kapal terbang kapal terbang kertas yang awak dah uji tadi. Okey, jadi kalau soalan tanya pemboleh ubah dimanipulasi, inilah jawapannya dan ini pula jawapan bagi soalan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dan P, bagaimana saya nak cari pemboleh ubah dimalarkan? Dia merangkumi beberapa, iaitu yang pertama, okey, kita boleh kata gelang getah jenis. Gelang getah. Kita letak kat sini yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga letakkan apa lagi? Benda yang sama. Okey, jenis kapal terbang. Okey, kapal terbang kita. Dan yang ketiga, okey, saya bagi 3 lah, senang untuk kita memahaminya dengan lebih mudah. Okey. Alright, apa lagi yang boleh kita ambilkan ni? Alright. So, benda yang sama dalam uji kaji ini adalah seperti jenis gelang getah, jenis kapal terbang dan juga kata dari segi saiz. Saiz kapal terbang lah mungkin. Okey, ini semua boleh dilakukan, iaitu dengan awak mengambil dua paling tak atas lah, 1 dan 2 inilah yang paling diguna pakai. Okey, itu selesai awak dah isi dalam kotak ni berapakah uji kaji yang awak dah jalankan. Okey, kita pergi kepada soalan dalam kotak ini. Dengan ditambah lagi bagaimanakah kemahiran proses saya digunakan dalam situasi ini, perihalkan. Okey, banyak sangat situasi ni. Dari segi pemerhatian kita boleh guna juga. Okey, lepas tu ada macam-macam lagi lah ramalan kita, hipotesis kita, tapi dalam kotak kuning dia dah tunjukkan. Kita pergi. Okey, A, tengok soalan A. Nyatakan pemerhatian kamu. Soalan untuk pemerhatian. Kena bagi apa yang kita nampak jika gelang getah ditarik sepanjang 30 cm. Okey, pemerhatian yang awak dapat lihat, awak pun jawablah. Okey, pemerhatian yang dapat saya lihat ni. Okey, apa jawapan dia?
Okey, kapal terbang kertas bergerak lebih laju. Itulah dia. Okey, kapal terbang kertas bergerak lebih jauh. Laju jauh. Sebab dia 30 cm. Ni jawapan bagi A. Bagi jawapan B pula, berikan inferen. Inferen ni kena bagi apa? Kena bagi sebab. Kita kena bagi sebab. Okay. Ataupun kita panggil dia sebagai alasan. Selain sebab, kita juga kena bagi alasan. Kenapa awak kata lebih jauh? Kerana awak mesti mula ayat dengan kerana. Kerana apa dia lebih jauh? Kerana, okey, kita tengok. Kalau kita tengok tadi jadual yang diberikan tu, okey, pemboleh ubah dimanipulasikan tu, dia diletakkan di mana? Okey, kalau kita lihat tadi, okey, panjang gelang getah itu yang ditarik. Kerana panjang gelang getah yang ditarik itu lebih, kerana panjang gelang getah ditarik lebih panjang ataupun jauh. Okey, baik, berdasarkan penyiasatan ini kena pasti pemboleh ubah. Okey, ni pemboleh ubah janda dimanipulasi. Kita siap-siaplah tulis kat sini PM. Okey, yang ni PB. Yang ni PDM. Kita singkatan dia. Okey, apa jawapan dia? Yang ni tulis je jawapan dia kat sini lah. Kita letak dia jawapan. Okey. Okay, bagaimana dimanipulasikan benda yang berubah, iaitu panjang gelang getah yang ditarik cm. Kita tulis panjang, kita ambil kat mana tadi? Dekat kotak. Dekat jadual itu tadi. Okey, panjang gelang getah. Gelang getah yang ditarik. Okey, ditarik. Kena letak semuanya maklumat yang ada dalam jadual itu. Pemboleh ubah bergerak balas tadi, okey, apa dia? Iaitu kotak paling kanan atas, okey. Iaitu jarak, jawapan dia jarak terbang kapal terbang jarak terbang kapal terbang kertas. Okey, cm. Kena tulis juga penuh. Okey, ini yang jawapan yang kita nak. Dan dimalarkan tadi, kita letakkan dia apa? Okey, contohnya kita panggil jenis gelang getah. Jenis boleh bilangan gelang getah yang samalah ditarik. Gelang getah yang sama. Jadi saya pilih 1, 2 dan 3 jawapan ini untuk awak laksanakan. Okey, soalan hubungan. Soalan D ni pula dia minta kita hubungkan. Yang ni pemboleh ubah dimanipulasi iaitu PM tadi. Yang ni pula pemboleh ubah bergerak balas. Okey, PB. Jadi dua benda ni dia nak hubungkan. Jadi jawapan kena ada jawapan PM dan juga PB. Ni kena ambil jawapan ni balik, kena ambil jawapan ni balik tanpa ubah. Ambil ayat yang daripada sini sampai sini, masukkan dalam PM ni, masukkan dalam PB nanti. Okey. Jadi kita tengok seterusnya. Okey, ni antara jawapan dia, hubungan tadi atau lebih dikenali dengan nama hipotesis. Nama lain yang dipanggil. Okey. Alright. So, cara jawapan dia dah kita tulis lah. Semakin. Ni pun semakin. Ini PMPB ni tak biar tulis yang ni. Tapi tulis terus jawapan tadi. Iaitu apa? Panjang gelang getah yang ditarik. Kita letaklah kat sini. Panjang gelang getah yang ditarik. Kena tulis semua maklumat. Lepas tu PB tadi kita dapat kotak paling kanan yang sini PB kita, iaitu jarak. Okey, jarak terbang kapal terbang.
Okey, kertas tak cukup sentimeter. Okey, inilah jawapannya. Tadi ini jawapan yang terkandung dekat PM. Kita tengok jadual ni, ini adalah PB. Saya tak tukar mana-mana ayat, saya tulis kembali dalam tu. Okey, di tempat kosong ini apa? Yang ini kita panggil pola. Pola ni ada menaik, saya simbolkan, dan menurun, bertambah, berkurang. Okey, bertambah, berkurang. Jadi kita kena tulislah semakin bertambah. Sebab bertambah. Bertambah macam mana ni? Bertambah tengok ni. 10, 20 dan 30. Jadi semakin bertambah lah. Bertambah panjang kena getah. Semakin bertambah ke tak? Bertambah. Sebenarnya kalau awak dah buat isi jawapan ini sebelum ni, awak akan dapati bahawa dia juga bertambah. Okey, jadi polanya sama merujuk kepada apa yang kita uji kaji. Jadi untuk jawab soalan hipotesis ni senang sangat. Kita ambil benda yang dah ada, kita tambahkan perkataan ini saja di hadapan. Yang ini dia tak boleh berubah. Tak boleh letak PB kat atas, tak boleh letak PM kat bawah. Okey, syarat dia memang PM di atas, PB di bawah. Itu tak boleh ubahlah, ya. Okey, inilah dia cara jawab soalan hipotesis. Okey, kita teruskan berikutnya. Okey, definisi secara operasi. Okey, jarak terbang kapal terbang, kertas, definisi secara operasi. Okey, soalan E ni awak jawab dia, awak tulis balik definisi secara operasi kapal terbang. Okey, jarak terbang kapal terbang kertas. Okey, saya sambunglah. Kita dah tulis tadi, dia bergantung. Bergantung kepada panjang. Panjang kita ambil apa? Ambil pemboleh ubah dimanipulasi. Panjang gelang getah yang ditarik. Panjang gelang getah yang ditarik. Itu jawapan definisi secara operasi. Kalau nak lebih detail, boleh tengok video yang sebelum ni, okey, dalam YouTube saya. Baik, untuk F, nyatakan kesimpulan untuk penyiasatan yang telah dijalankan. Kesimpulan. Okey, untuk soalan F, kesimpulan. Kita tengok soalan F. Kesimpulan. Kesimpulan ni sama je macam soalan jawapan bagi soalan hipotesis ataupun hubungan. Kita hanya ubah di depan dia ialah jika. Kita koma. Lepas tu kita letaklah ini adalah PM. Okey, jawapan bagi PM. Dan kita letak maka. Okey, dan juga PB di bawah. Okey, untuk makluman dia ialah ambil balik yang jadual itu, iaitu jika bertambah panjang. Okey, polanya ada bertambah panjang gelang getah yang ditarik Okey, CM ni saya cepat ni sebab tulisan pula Okey, saya harap awak dapat buat lah. Lepas tu maka bertambah. Okey, maka bertambah apa? Bertambah jarak. Okey, ambil balik PB. Jarak terbang kapal. Okey, kapal terbang kertas. Okey, terbang kertas. Okey, sama juga CM. Itulah jawapan bagi soalan untuk soalan kesimpulan. Kesimpulan juga boleh letak apabila dan maka. Awak boleh guna yang ini juga. Sama je, ambil balik jawapan PM dengan PB tu, letak je kat sini. Okey, ini antara pilihan jawapan. Dan kesimpulan ni ada kesimpulan tunggal lah. Okey, kalau mengikut pada soalan ataupun tajuk ataupun uji kaji yang dijalankan. Okey, jadi saya harap awak faham bagaimana nak jawab soalan ini. Okey, mudah sahaja untuk menjawabnya. Okey, ini saya dah bantu untuk menjawab.